Assalamualaikum semua, welcome to Nas Winchester. Kepada yang mana baru saja sampai dekat channel Nas Winchester ni, tekan butang subscribe dan juga the bell notification. Dan kepada yang mana yang dah subscribe pada channel aku ni, aku nak cakap thank you guys. Korang memang terbaik lah. Okay guys, keep on supporting Nas Winchester. Alright, untuk terukan pada hari ni kan, dia berkenaan dengan seorang wanita yang sanggup melakukan apa sahaja untuk anak-anak dia guys. And aku boleh beritahu kat korang ni, dia ni dah melahirkan ramai gila anak guys. Tetapi dia terpaksa melalui fasa-fasa yang gelap dalam hidup dia, di mana telah membuatkan dia sebagai seorang wanita yang telah melakukan beberapa pembunuhan bersiri. Dan dia punya method dia punya kaedah dia buat dia punya pembunuhan ni kan guys, tak boleh brain mat. Okay, memang ngeri gila guys. And terdapat beberapa kenyataan dia buat kan, memang mind blowing lah. Kalau aku jadi pihak polis, dengar dia punya kenyataan tu kan, memang aku jam gila guys. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, kita tak nak borak banyak-banyak. Nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Kisah ni dia bermula pada penghujung abad ke-20. Memang dah lama gila guys. Dan nama perempuan ni adalah Leonarda Gianluigi. Leonarda Gianluigi. Nama Itali tau. So memang susah sikit nak sebut lah. Okay, so kita terus masuk ke cerita dia. Okay, pada time tu kan, time tu muda lagi, dia telah berkahwin tau. And di mana lepas dia berkahwin tu, dia dah hamil sebanyak 17 kali guys. Okey, 17 kali sudah mengandung tau. Dan daripada 17 kali itu, 3 daripada kehamilan dia tu hilang akibat keguguran tau. Dan 10 daripada kanak-kanak itu telah meninggal dunia semasa mereka masih muda lagi. Dan oleh itu, tinggallah 4 orang sahaja anak dia. Okey, dan disebabkan itu jugalah dia telah membuatkan dia menjadi seorang ibu yang betul-betul overprotective guys. Dia akan buat apa sahaja untuk melindungi anak-anak dia tu tau. Jadi pada tahun 1939, anak lelaki dia yang bernama Giuseppe Pansardi, dia adalah anak sulung dan juga anak kesayangan Leonarda ni, mengumumkan bahawa dia akan menyertai tentera Itali. Seperti pada masa itu, kebanyakan orang Itali diorang ni mahu melakukan bahagian mereka dalam Perang Dunia Kedua tau. Okey, so disebabkan pengumuman itulah digabungkan dengan kepercayaan Leonarda ni terhadap benda-benda tahyul, telah membuatkan dia menjadi salah seorang pembunuh bersiri wanita yang paling dahsyat pada zaman tu. Leonarda Cianciulli dilahirkan pada 18 April 1894 di Bandar Montella di selatan Itali, yang bandar yang agak unik lah dikatakan. Okey, dan dia ni mempunyai kehidupan yang tragis sejak awal lagi guys, di mana dia pernah cuba untuk membunuh diri 2 kali sebelum dia sampai tahap dewasa guys. Okey, dan apabila dia telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bekerja sebagai seorang kerani yang bernama Rafael Pansardi pada tahun 1917, Leonarda mendakwa bahawa ibu dia macam dah mengutuk ataupun memberikan satu sumpahan sebab dia tidak bersetuju dengan perkahwinan mereka itu tau. Basically macam tak bagi berkat lah cerita dia kat sini. Dan pada tahun 1927 pula, Leonarda ni dia pernah dipenjarakan akibat kes-kes penipuan tau. Okey, jadi selepas dia telah dibebaskan, dia dan keluarganya telah berpindah dari Potenza ke Lacedonia, tidak berapa jauh daripada rumah zaman kanak-kanak dia tau. Dan kemudian pada 23 Julai 1930, terdapat satu gempa bumi yang dikenali sebagai gempa bumi Irpinia yang melanda, telah dikategorikan sebagai salah satu gempa bumi yang paling dahsyat dalam sejarah Itali. Dan Leonarda ni adalah salah seorang daripada ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal dalam bencana tersebut tau. Memang tragik gila guys hidup dia ni. So di antara percubaan untuk membunuh diri dan juga sumpahan ibu dia yang telah didakwa tu, dan juga pelbagai kegurangan dan juga pelbagai keguguran dia, Leonarda dia telah menyedari bahawa hidup dia ni memang barai lah cerita dia. Memang tak ada benda yang baik pernah terjadi kat hidup dia tau. Tragik dia memanjang. Aku pun tak tahu hidup dia ni. Asyik betul lah. So di sebalik semua fasa-fasa gelap yang terpaksa dia ni lalui kan, dia pun telah membuat keputusan untuk pergi berjumpa dengan seorang tukang tilik untuk mendapatkan pandangan dia guys, pandangan untuk hidup dia sebagai panduan lah cerita dia. Jadi peramal itu seorang wanita Romani yang sedang menggembara. Dia tidak melakukan apa-apa tau, tetapi dia ada memberitahu kepada Leonarda satu benda lah, di mana dia berkata, di tangan kanan awak ni saya melihat penjara. Itulah kata dia kepada Leonarda. Dan untuk tangan sebelah kiri awak pula adalah suaka jenayah.
iaitu Criminal Asylum. Korang just bayangkan macam mana reaction Leonardo nak bagi pada time tu bila dia dengar tukang tilik yang di mana dia dah macam ush, nak percaya ke tidak ni kan Kak Mina tukang tilik ni kan. Sebab dah lain macam dia punya ramalan ni kan. Macam zaman sekarang ni sangat difahamilah bahawa seorang wanita itu boleh mengalami kemurungan dan juga kebimbangan ataupun anxiety selepas hanya satu keguguran. Apatah lagi 3 guys untuk si Leonardo ni ya. So dekat sini tak tahulah nak kata macam mana tahap kesedihannya berkenaan dengan kematian 10 orang anaknya itu. Memang boleh jadi murung teruk gila tau. Memang boleh jadi depression lah dekat Leonardo ni. Dan kalaulah si Leonardo Sensuili ni masih hidup pada hari ini kan, dia kemungkinan besar lah dia akan didiagnose dengan kemurungan yang kritikal dan juga dihantar untuk menjalani terapi dan juga mengambil pelbagai jenis ubat untuk membantu dengan masalah depression dan juga anxiety dia. Tetapi pada tahun 1930-an pula, semasa dia tinggal di wilayah kecil yang terletak di pegunungan selatan Itali, Leonardo ni dia telah menjadi taksub terhadap khurafat dan juga dia punya paranoia tau. Ternyatalah terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahawa kepercayaan karut ataupun khurafat Leonardo ni adalah tanda kebimbangan dan juga kemurungan dia yang menjadi semakin serius. Macam zaman sekarang ataupun zaman moden lah kan. Ramai ahli psikologi klinikal percaya bahawa kepercayaan tahyul itu lahir daripada percubaan minda yang begitu remuk untuk memahami perkara yang tidak masuk akal langsung. Cuma agak mustahil lah untuk mengetahui sama ada rawatan perubatan moden boleh menghalang apa yang bakal terjadi seterusnya. Dengan mengingati dakwaan sumpahan ibu dia ataupun ramalan wanita tukang tilik tadi tu, Leonardo ni dia menjadi sangat-sangat percaya dekat benda-benda khurafat ni tau. Lagi-lagi apabila anak dia Giuseppe memberitahunya pada akhir tahun 1939 bahawa dia akan menyertai tentera Itali. Dan dekat sinilah guys, Leonardo dia beralih kepada satu perkara yang dia percaya akan memastikan anak dia itu selamat, iaitu dengan kaedah pengorbanan manusia. Tak tahulah daripada mana dia boleh dapat idea untuk mengorbankan manusia kan demi menyelamatkan anak dia tu tau. Sebab macam pelik guys. Banyak betul benda lain kau boleh buat tapi kau fikir pengorbanan manusia mat. Kau ni Leonardo biar betul hang ni kan. Sebab agama Katolik Rom yang berleluasa dekat Itali pada zaman itu kan memang melarang sebarang pengorbanan manusia tau. Aku rasa tak payah ikut zaman mana-mana lah kan. Sebab yelah pengorbanan manusia kot. Lain macam tu Dan selain itu, tidak ada kepercayaan ataupun kepercayaan karut Romani yang merangkumi pengorbanan manusia. So orang macam pelik. Daripada mana kau belajar benda ni kan? Nak kata Google, tak ada pula Google pada time tu kan. So macam dah ada benda mana lah si Leonardo ni dapat idea untuk mengorbankan manusia supaya anak dia takkan mati dalam medan perang. But yalah, whatever it is pun kan, tak kisahlah daripada mana dia dapat idea pengorbanan manusia ni kan. Tetapi Leonardo, dia telah pun berjaya untuk membunuh 3 orang wanita sebelum dia ditangkap. Mangsa pertama dia adalah seorang wanita perawan tempatan yang bernama Faustina Setti, di mana Leonardo telah menjemput Faustina ni ke rumahnya dengan berselindung untuk menjodohkannya dengan seorang suami, iaitu pada tahun 1939. So Leonardo ni dia telah mengarahkannya untuk menulis sepucuk surat kepada ahli keluarganya dan memberitahu mereka bahawa dia akan melawat lelaki itu di luar negara. Tetapi Leonardo di sebaliknya, dia telah membiuskan Faustina dengan wine yang dicampur dengan bahan-bahan kimia sebelum membunuhnya dengan kapak. Dan tak habis kat situ lagi. Leonardo dia juga telah memotong tubuh badan Faustina kepada 9 bahagian dan mengumpulkan darahnya dan letakkan di dalam sebuah besin. Tapi kejap-kejap, macam mana si Leonardo ni boleh mengajak wanita itu ke rumah dia kan? Macam pelik dekat sini, betul tak? Kan sebelum ni dia pernah ditangkap atas kes fraud ataupun penipuan kan. Tapi korang nak kena ingat balik tau. Tak kisahlah fraud ke apa ke, Leonardo ni dia adalah seorang ibu yang tak berapa nak center kepala otak je ni, di mana dia sanggup buat apa sahaja demi menghalang anak kesayangan dia itu mati dalam medan perang. Tetapi yang menakutkannya lepas ni kan guys, macam aku cakap tadi lah, dia telah membuat 3 pembunuhan sebelum ditangkap kan. Dalam satu kenyataan rasmi Leonardo dia ada memberikan gambaran apa yang dia telah buat kepada mangsa dia itu tau. Di mana dia ada berkata yang dia telah membuang
kepingan daging badan manusia tu ke dalam periuk, okey. Kemudian dia telah menambah 7 kilo soda kaustik yang dia menggunakan untuk membuat sabun. Dan kemudian dia akan mengacau keseluruhan adunan itu sehinggalah kepingan-kepingan daging itu larut hingga menjadi satu bubur yang pekat dan juga gelap warna dia tahu. Kau bayangkan dah macam nak buat kuih raya mat, okey. Dan kemudian dia akan menuangkan dia ke dalam beberapa baldi dan juga dikosongkan di tempat berdekatan tangki septik, iaitu proses untuk membuat sabun. Dan untuk darah dalam besen itu pula, dia akan tunggu sehinggalah darah itu beku, keringkan dalam oven, mengisarkan dia dan juga campurkan dia dengan tepung, gula, coklat, susu pekat, salted egg, tepung, gula, coklat, susu dan juga telur serta sedikit margarin dan juga mengulis semua bahan-bahan itu bersama. So apa jadi lepas dia dah bakar semua, campur semua bahan-bahan tu kan? Dia akan membuat tea cake ataupun kek berflavor teh, berasa teh yang rangup dan menghidangkannya kepada wanita yang datang melawat ke rumah dia. Bukan wanita-wanita itu saja, malah dia dan juga anak dia Giuseppe turut memakannya bersama. High tea kan? My cup of tea kan? It's my tea cake. Macam itulah gaya aku rasa. Leonardo juga telah dilaporkan mengambil wang simpanan nyawa Faustina sebanyak $332 yang telah diterimanya sebagai bayaran untuk menetapkan Faustina dengan suami dia. Kononlah kan, ni dia scammer mencari jodoh. Inilah Leonardo ni Kemudian pada 5 September 1940 pula, Leonardo dia telah menemui seorang lagi mangsa yang bernama Francesca Soavi. Sama juga macam si perempuan tadi yang sebelum ni, dia telah meyakinkan Francesca ni bahawa dia telah menganjurkan kerja untuk mengajar di luar negara dan menyuruhnya menulis surat kepada rakan-rakannya berkenaan dengan perjalanan dia. Modus operandi yang sama, kaedah yang sama, dan wanita itu juga seperti yang dilakukan dengan si Faustina tadi, dia telah memberikannya wine dan juga membunuhnya dengan kapak. Dan kemudian daging-daging itu telah dibakar menjadi tea cake dan mencuri wang dia macam biasa. Copek-copek juga. Untuk mangsa dia yang ketiga ataupun mangsa dia yang terakhir yang bernama Virginia Cacioppo adalah seorang penyanyi soprano yang terkenal di Milan. Dan Leonardo dia telah menjanjikan pekerjaan untuk dia bekerja di Florence yang mendorong Virginia untuk melawatnya pada 30 September 1940. Seperti dua mangsa yang sebelum itu, taktik yang sama juga guys. Okey, mereka telah dibunuh dengan kapak juga. Cuma kali ini guys, daripada hanya membakar badan dia menjadi kek teh tu dan juga memberikan dia kepada jiran-jiran untuk makan, Leonardo juga telah mencairkan semua daging dia dan menjadikan dia sabun manusia. Dalam satu lagi kenyataan, Leonardo juga ada berkata, Virginia ni end up aku letak dia dalam periuk sama juga macam mangsa yang lain. Daging tubuh badan Virginia merupakan agak gemuk, empuk, putih. Apabila ia telah cair, dia telah menambah dia dengan sebotol kolon. Dan selepas dia punya daging tu dah mendidih, dia akan membuat sabun yang berkrim paling berlemak yang boleh diterima oleh semua orang. Saya juga telah memberi bar sabun kepada jiran dan juga kenalan saya, dan kek dia juga lebih enak. Wanita itu sungguh manis rasa dia. Bermat mental siap. Walaupun Leonardo dia menganggap dia telah melakukan pembunuhan yang memang gila sempurna, tapi inilah dia guys. Bila terlampau confident, beliau memang silap dekat situ. Wrong move Leonardo, wrong move. Tidak seperti dua mangsa yang pertama, mangsa yang terakhir yang bernama Virginia kan, penyanyi soprano tadi tu kan, dia mempunyai kakak ipar yang begitu bimbang dekat dia tau. Sebab dia langsung tak percaya dengan surat-surat Virginia yang menceritakan tentang pemergian dia yang begitu cepat, dan sebenarnya dia juga telah melihat Virginia telah memasuki ke rumah Leonardo pada malam dia pergi. Jadi bila dia dah rasa macam sangsi sikit dekat si Leonardo ni kan, dia terus membuat laporan kepada pihak polis, okey? Dan dia juga telah beritahulah tentang kehilangan kakak dia itu, dan polis pun mereka tidak membuang masa untuk melakukan penyiasatan ke atas Leonardo. Pada mulanya si Leonardo ni dia mempertahankan diri dia tahu, okey? Tetapi hanya apabila polis mengalihkan kesalahan dia itu terhadap anak kesayangan dia iaitu Giuseppe,
akhirnya Leonardo dia telah putus asa dan juga mengakui segala-galanya guys. Itulah, polis jangan main-main okey, sebab sekali diorang dapat detect kelemahan selepas segala siasatan yang diorang dah buat tu, memang diorang akan gunakan terhadap pesalah itu guys. Okey, sebab itulah the best way nak dapat pengakuan daripada orang jahat ni tau. Dan dekat sini pihak polis mereka berjaya with flying colours guys. Dan perbicaraan Leonardo ni hanya berlangsung beberapa hari sahaja tau. Okey, dia didapati bersalah atas jenayah saja dan telah dijatuhkan hukuman selama 33 tahun yang telah mengimbau kembali ke ramalan wanita tilik Romani itu guys. Ramalan dia yang begitu tepat dan juga menakutkan, di mana hukuman Leonardo ni sebenarnya adalah 30 tahun penjara dan juga 3 tahun dalam suaka jenayah. Pada 15 Oktober 1970, Leonardo dia telah meninggal dunia akibat sejenis pendarahan otak semasa dia masih berada di rumah suaka. Time tu dia berumur 79 tahun. Mayatnya telah dikembalikan kepada keluarganya untuk dikebumikan, tetapi semua senjata pembunuhan dia, termasuklah periuk tempat dia masak mangsa, dia rebus mangsa dia tu, telah didemakan kepada Museum Criminology di Rome. Dan sehingga hari ini, pengunjung muzium dapat melihat koleksi kapaknya dan juga melihat dalam tong yang digunakan dia untuk merebus manusia. Seram gila weh. Memang mental lah. Seram mat. Memang gila lah Okey, sebab yalah, dalam banyak-banyak serial killer yang pernah aku cover kan, memanglah ada yang pernah membuat mangsa dia jadi yogurt lah, milkshake bagai lah kan, sumbat daging dalam turkey lah bagai semua kan. Tetapi untuk Leonardo ni kan, Leonardo Cianciulli ni dia buat dia punya mangsa dia jadi kuih kuih teh mat. Okey, dan juga sabun. Korang just imagine dan tak ada siapa pun yang tahu guys, yang diorang makan kuih tu adalah daging manusia, dan sabun yang diorang pakai untuk mandi tu semua adalah diperbuat daripada daging manusia. Memang dahsyat betul lah zaman-zaman dulu lah. Okay? Memang gila tu. Dan itulah guys kisah Leonardo Cianciulli, seorang ibu yang sanggup melakukan apa sahaja untuk menghalang daripada anak dia mati dalam medan peperangan semasa Perang Dunia Kedua. And yelah, dengan dia punya background hidup dia, fasa kehidupan yang begitu gelap, yelah, berapa kali gugur kan, 17 kali pregnant, tetapi end up 4 orang saja anak dia hidup kan. Memang dahsyat lah guys, sehinggalah dia dah tak tahu dah apa yang betul, apa yang salah, sampai pergi jumpa tukang tilik untuk meramalkan kan. Okay, which end up peramal itu nampak hanya kegelapan yang sedang menunggu Leonardo Cianciulli. Jadi aku harap korang terhibur dengan kisah true crime pada hari ini. Aku dah minta maaf jika ada sebarang kesilapan ke ataupun kekurangan. But aku dah cakap terima kasih sebab tengok video aku ni dari awal sampai habis. You guys are the best. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga the bell notification. InsyaAllah I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum. Bye bye.